Hai, saya Mufatla Welna Anajro Manggoy. Nama metrik saya adalah D201910888719. Kanak-kanak pintar cerdas. Kanak-kanak pintar cerdas adalah seorang kanak-kanak yang mempunyai kebolehan kognitif yang lebih tinggi daripada kalangan rakan sebaya dikatakan sebagai seorang kanak-kanak pintar cerdas. Bagaimanapun, kanak-kanak ini mempunyai keupayaan intelek yang tinggi dalam satu atau lebih subjek akademik bukanlah satu-satunya diri bagi seorang kanak-kanak pintar cerdas ini. Bahkan, ada segelintir di kalangan kanak-kanak yang dikatakan pintar cerdas adalah kanak-kanak yang dikatakan pintar cerdas adalah kanak-kanak yang mempunyai kebolehan luar biasa dalam bidang sukan, muzik, lukisan atau seni persembahan berbanding dengan rakan sebaya mereka yang lain. Kanak-kanak pintar cerdas seringkali dikatakan dengan keupayaan yang mereka miliki. Ini dapat ditafsirkan sebagai kebolehan berimajinasi atau mencipta sesuatu yang baharu. Terdapat 6 jenis kanak-kanak pintar, cerdas dan berbakat yang telah dikenal pasti oleh Belz dan Denhart pada tahun 1988. Jenis pertama merupakan kanak-kanak pintar, cerdas dan berbakat yang paling senang dikenal pasti, iaitu pastilah mereka yang berbakat. Kanak-kanak yang dari kategori ini disukai oleh guru dan rakan-rakan sebaya serta mencapai hasil tahap yang tinggi. Mereka lebih suka bergantung kepada orang lain berbanding berdikari. Mereka juga tidak suka mengambil risiko. Jenis kedua pula ialah mencabar. Dalam kategori ini, kebiasaannya kanak-kanak ini lebih kreatif. Signifikasi daripada kekurangan sokongan untuk kanak-kanak yang kreatif boleh mengakibatkan tingkah laku yang degil dan mereka akan memberi cabaran untuk guru dan ibu bapa mereka. Justru itu, pada guru dan ibu bapa perlu bijak untuk mengurus kanak-kanak ini. Cara yang paling baik untuk membantu kanak-kanak kategori ini adalah sentiasa memberikan mereka motivasi. Jenis ketiga pula adalah kanak-kanak bawah tanah atau bersembunyi di mana kanak-kanak tersebut Jenis ketiga pula adalah kanak-kanak di bawah tanah atau bersembunyi, di mana kanak-kanak tersebut cuba menyembunyikan kepintaran mereka. Kebiasaannya, kanak-kanak jenis ini adalah kanak-kanak perempuan yang sedang bersekolah. Sebab mereka hal ini terjadi kerana konflik dialami antara sosial dan kejayaan akademik. Jenis ini sentiasa mengalami kemurungan kerana wujudnya ketidakyakinan dalam jiwa mereka untuk mengetengahkan bakat yang mereka miliki. Jenis yang keempat pula. Jenis yang keempat adalah kanak-kanak keciciran. Kanak-kanak ini mempunyai pencapaian rendah sepanjang masa dan memerlukan program sokongan yang cukup banyak untuk meningkatkan lagi pencapaian pendidikan mereka. Pencapaian rendah boleh dihasilkan sebab mereka tidak mempunyai dorongan motivasi yang dipengaruhi oleh program-program yang tidak sesuai untuk mereka. Yang kelima, ianya dipanggil label berganda, iaitu kanak-kanak mempunyai kesulitan pembelajaran fizikal dan emosional. Oleh itu, mereka kurang diberi perhatian dan potensi serta bakat mereka dibiarkan. Misalnya, kanak-kanak yang pintar cerdas yang kurang upaya. Dari aspek fizikal, mungkin kecerdikan yang mereka miliki tidak dipedulikan oleh orang lain kerana dilabel sebagai kurang upaya. Dan jenis yang keenam ialah kanak-kanak berautonomi. Kanak-kanak jenis ini ialah kanak-kanak mempunyai cara tersendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dia tidak sama dengan yang satu tadi, tahu? Yang satu tadi dia bergantung kepada orang lain dan tak nak mengambil risiko. Manakala jenis yang keenam, kanak-kanak yang berautonomi ni, dia tak nak bergantung kepada orang lain. Kanak-kanak ini akan terus berkembang jika terdapat program pendidikan yang bersesuaian disediakan untuk mereka.
Antara faktor penyebab kanak-kanak pintar cerdas adalah genetik, emosi, dan kognitif. Ironinya, menjadi persoalan setiap orang, adakah pintar cerdas diwariskan atau dipengaruhi oleh faktor genetik. Hal ini demikian kerana ramai pakar genetik dan psikologi telah berusaha untuk mencari dan menentukan sejauh manakah kebenaran bahawa tahap kepintaran itu diwarisi. Malah, banyak pakar juga bersetuju bahawa asas potensi mental seseorang sedikit sebanyak diwarisi daripada ibu bapanya. Boleh dikatakan bahawa kanak-kanak pintar cerdas sudah menjadi pintar sejak saat mereka lahir. Menurut Gilman, kesedaran emosi adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan, kesedaran diri, pengendalian diri, dan sentiasa motivasi diri. Tuntasnya, seorang akan berada dalam keadaan positif apabila memiliki elemen-elemen tersebut. Beliau juga menambah kecerdasan emosi adalah lebih penting dan berpengaruh daripada kecerdasan intelektual, di mana seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi lebih berjaya dalam mengatur kehidupannya dan akhirnya akan mencapai cita-cita yang dikehendakinya. Faktor kognitif pula, kanak-kanak pintar cerdas adalah golongan mempunyai kebolehan mental yang mana jauh lebih tinggi berbanding dengan rakan sebayanya. Oleh sebab itu, keperluan motivasi yang setanding juga perlu diberikan supaya tiada konflik timbul dalam kehidupan mereka kerana tiada sudah panduan atau sistem pendidikan yang bersesuaian. Ibu bapa berperanan mempengaruhi perkembangan kognitif mereka dengan memindahkan pengetahuan berkenaan melalui maklumat dan budaya dengan memiliki tunjuk ajar. Terdapat beberapa ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas iaitu kognitif, personaliti dan tingkah laku. Di mana ciri-ciri kognitif itu kita dapat tengok kalau kita menguji mereka melalui ujian psikometrik. Ia juga mereka akan mendapat keputusan cemerlang juga dalam peperiksaan yang dilakukan seperti ujian dalam kelas, ujian akhir tahun, ujian pertengahan tahun. Okey. Selain itu, mereka juga cepat memahami unsur-unsur utama dalam sesuatu topik yang diminati. Mereka mempunyai sikap empati dan mempunyai ingatan yang kuat.